Penandatanganan perjanjian bagi Joint Venture Agreement, Land Lease Agreement dan Power Purchase Agreement bagi pelaburan, pembinaan dan pengendalian loji jana kuasa fotovoltaik solar 30 MW SPVPP di Kampung Belimbing, Subok menandakan satu pencapaian penting dalam sektor tenaga yang boleh diperbaharui di negara Brunei Darussalam. Majlis penandatanganan perjanjian berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Projek dijangka meningkatkan kapasiti tenaga boleh diperbaharui ke arah mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% jumlah kapasiti terpasang daripada tenaga yang boleh diperbaharui menjelang tahun 2035. Usaha ke arah pelaburan bertanggungjawab dan mampan dalam sektor makanan, pertanian dan perhutanan menjadi tumpuan dialog Parlimen Kebangsaan mengenai mempromosikan pelaburan bertanggungjawab dalam makanan, pertanian dan perhutanan ASEAN RAI dianjurkan bersama oleh Majlis Mesyuarat Negara dan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA dengan kerjasama Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Mampan dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dialog berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Dialog membincangkan amalan terbaik dan kerjasama rentas sektor yang menyokong pembangunan pertanian lebih inklusif dan berdaya tahan. Lebih 40 orang menyertainya termasuk ahli-ahli MMN, agensi kerajaan, pengusaha pertanian, institusi pendidikan, sektor swasta serta rakan serantau. Cabaran dalam pelaksanaan ASEAN RAI antara yang dibincangkan oleh beberapa panel pada akhir sesi dialog Parlimen Kebangsaan ASEAN RAI. Sesi turut membincangkan kepentingan penyelarasan dasar, sokongan institusi dan pelibatan komuniti dalam memperkukuh pelaksanaan garis panduan ASEAN RAI. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melancarkan jaket pemandu pelancong baharu menandakan kemajuan signifikan dalam komitmen negara ini meningkatkan profesionalisme dan pengalaman pelancong. Majlis berlangsung di Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kesemua pengendali pelancongan digesa agar menggunakan jaket tersebut sebagai usaha meningkatkan kecemerlangan pelancongan di negara ini. Kepentingan mengembangkan bakat bagi ekonomi yang dinamik dan mampan penting dalam memberikan pendedahan global dan persediaan dari segi kompetensi kepada belit tempatan ke arah mendukung wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa program pendedahan bakat bagi Bank Dunia. Acara berlangsung di Pusat Kesenian Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD. Antara yang hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, Program Anjuran Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Pejabat Perancangan Tenaga Manusia, Jabatan Perdana Menteri dan UBD dengan kerjasama Bank Dunia tersebut adalah kerjasama yang jurung kali diadakan antara Bank Dunia dan negara Brunei Darussalam yang mencerminkan komitmen berterusan negara dalam membekalkan para belia dan profesional dengan pengetahuan dan peluang yang disediakan oleh institusi global. Ia juga merupakan satu pencapaian penting dalam usaha negara untuk menghubungkan bakat tempatan dengan rangkaian institusi global sejajar dengan matlamat di bawah wawasan Brunei 2035. Program hybrid tersebut menghimpunkan para pelajar institusi pengajian tinggi tempatan dan pencari kerja tempatan. Tema tahun ini bertujuan meningkatkan kesedaran tentang hala tuju pembangunan mampan serta menggalakkan penglibatan belia dalam institusi global yang menerajui matlamat tersebut.
Juga diadakan taklimat kerjaya yang memberikan bimbingan berkaitan proses permohonan dan pengambilan pekerja ke Bank Dunia. Menggalakkan semangat bermasyarakat dan memberi peluang penduduk berinteraksi serta menjalin perpaduan tidak kira latar belakang, Majlis Perundingan Kampung Senukoh Daerah Temburong mengadakan program Ceria Kampungku sempena Hari Keluarga. Program berlangsung di Balai Raya Orang Kaya Surah Haji Tuba bin Talef, kampung berkenaan. Antara pengisian program, penyampaian cenderamata kepada mantan ahli jawatan kuasa MPK Senukoh yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga diadakan pameran dan jual-jualan hasil produk kampung serta tunjuk ajar kegiatan tradisi Puak Melayu Kedayan dan Puak Melayu Murut. Juga hadir yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ajwa Jaya Food menjalankan perniagaan menjual makanan dan minuman menggunakan kenderaan. Dikenali juga sebagai Ajwa Food Car, ianya sekaligus memberikan kemudahan kepada para pelanggan untuk membeli makanan dan minuman tanpa keluar dari pejabat atau sekolah. Ajwa Jaya Food yang bermula pada tahun 2017 terinspirasi daripada kejayaan orang lain dan minat yang mendalam dalam perniagaan membuatkan pemilik Ajwa Jaya Food bernekat mencuba perkara yang sama. Bermula dengan menjual sedikit makanan dan minuman yang dimasak sendiri oleh beliau dan isteri, kini beliau sudah mempunyai lebih 10 peniaga yang menyertai dalam Ajwa Jaya Food. Alhamdulillah, sambutan itu memang amat-amat menggalakkan. Dalam sehari itu, saya boleh mencapai jumlah keseluruhan keseluruhan belum lagi bertolak-tolak modal apa yang dah semua dengan gaji saya dan isteri saya. Dan benda-benda saya yang saya bagi setiap hari itu, setiap hari itu saya boleh mencapai 300 lebih, kadang-kadang kan 400 sehari itu. Pernah sekali itu, bukan sekali, pernah sampai 400 lebih tu, pernah 420, 430 sehari itu. Dalam masa 8 tahunan ni. Setakat ini, beliau menjalankan perniagaannya di 6 tempat berasingan setiap hari, termasuk di bangunan-bangunan kerajaan, swasta dan sekolah. Perniagaannya bermula dari 8.30 pagi sehinggalah jam 11.30 pagi. Menurutnya, pelbagai cara dilakukan untuk mempertahankan pelanggan membeli barang jualannya. Antaranya bersikap ramah, menu makanan yang berubah, pandai mengambil hati pelanggan dan tidak merasa malu. Kepada peniaga-peniaga lah, terutama saya yang baru memulakan perniagaan, terutama sekali yang bahagian makanan dan minuman, harap di luar sana rajin-rajin. Jangan putus asa. Walaupun gagal itu tidak semestinya gagal untuk selamanya. Cari cara. Bagaimana cara kata ni untuk menjayakan penjualan mempromo makanan kata ni. Cari cara. Dan juga mudah-mudahanlah peniaga-peniaga di Bandar Selamat ni apa saja jenis perniagaan supaya akan harapan saya, doa saya lah akan dapat bertahan walaupun banyak dugaan dan cabaran masa ni. Cari cara untuk keluar daripada kepayahan itu. Jadi insya-Allah, dan juga jangan lupa tani berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya kata ni dipermudahkan urusan, diberi rezeki yang melimpah,